ini ha. Okay, kamu tengok soalan 1 ini ialah gelombang ultrasonik ha. Gelombang ultrasonik ialah gelombang bunyi ha. So gelombang ultrasonik ini ialah gelombang membujur, okey. Gelombang membujur ini hanya kamu belajar ialah bunyi saja. Okey, membujur, longitudinal. So dia punya wave bila kamu lukis dia ialah macam ini. Dia ialah compression, reflection, compression, dan reflection. Okay. Mampatan, regangan macam tu. Okay. Uish. Okay. So bila kamu cari wavelength panjang gelombang dia ialah di antara compression dengan compression. Dia ialah di antara mampatan dengan mampatan ataupun di tengah-tengah regangan sampai tengah-tengah regangan. Okay. Ini ialah longitudinal. Kalau gelombang melintang, gelombang melintang kita belajar banyak Ada cahaya ialah gelombang melintang, ada gelombang air, water ataupun ombak water wave. Okay, ini semua ialah gelombang melintang. So, and then gelombang elektromagnet, di dalam elektromagnet ada banyak lah. Cahaya ialah salah satu lah. UV, infrared, sinar inframerah, okay, infrared, and then microwave. Ini semua ialah transverse, ialah gelombang melintang. Okay, nyatakan fenomena yang terlibat daripada ini. So ini sebab dia ialah dia mahu mengesan kedalaman laut. So dia punya bunyi kena turun ke dalam laut, kemudian nanti dia memantau balik. Okay, satu transmitter ialah mengeluarkan bunyi satu receiver dekat sini. Receiver ialah menerima isyarat itu. Okay. Bincang otak takaran sudah lupa. Okay, bincang Okay, so ini ialah pantulan. Okay, pantulan gelombang. Okay, adakah frekuensi dia ialah tinggi atau rendah? Okey, ini ialah frekuensi yang tinggi sebab gelombang ultrasonik Okey. So beri satu sebab dia mempunyai tenaga yang tinggi. Okey. Kalau dia tidak ada tenaga yang tinggi okey, dia tidak dapat menembusi air itu. Kamu boleh imagine air itu dia mau menembusi sampai ke bawah tanah ini. So dia mesti frekuensi yang sangat tinggi, baru dia boleh menembusi, okay? So baru dia tenaga cukup untuk menembusi air itu, okay? Nanti dia pantau balik, okay? So soalan 1 agak senang Nombor 2, okay, ini adalah cermin okay, apakah jenis cermin ini? Okay, ini adalah cermin di apa itu jalan okay, di jalan ataupun kamu boleh nampak di yang cermin ini ialah apa cermin? Corner of the road okay, betul. Di jalan raya punya Apakah jenis cermin ini? Ialah cermin cembung okay, cermin cembung. Okay. And then dia punya image macam mana? Image ini dia mesti mengecil. Okay. Image dia kalau kecil baru dia punya luas itu lebih besar. Okay. Dia boleh nampak tempat yang lebih luas. Medan penglihatan yang luas. Okay. Kalau kamu nak cakap hari itu saya lupa apa perkataan itu. Saya baru ingat. Medan penglihatan yang luas. Okay. So kalau cermin, okay, kita tulis cermin juga lah. Cermin cembung, dia punya image ialah mengecil. So dia suruh tulis satu saja ciri Kalau kamu tahu ciri mengecil ini ialah paling senang ataupun satu lagi ialah tegak pun senang. Kalau boleh kamu tulis ini dua lah sebab ini terus kamu boleh nampak dalam gambar di dalam sini. Kamu ada satu lagi jawapan ialah maya. Maya kamu jangan tulis sebab takut salah. Memandangkan dia minta satu saja. So kamu pilih yang senang untuk tulis. Tegak. Ini terus tengok kamu sudah tahu dia tegak. So paling senang ialah tegak lah. So kamu tulis tegak. Jangan pergi pilih yang susah untuk tulis ataupun kamu tak pasti punya. Okay, so yang ini ialah jadi kecil. Kalau macam tu cermin cekong ialah menjadi besar lah. Okay, tapi dia ialah
bila dia tekat lah, tekat, baru dia jadi besar. Ha? Cermin cekung ini kita contohnya ialah makeup mirror yang kamu untuk bersolek, cermin bersolek ataupun cermin gigi. Okay? Dentist guna punya cermin gigi. Okay? Ini ialah cermin cekung lah. Ha? Hari-hari itu ada kan satu soalan. Sama. Ha? So kamu tengok sebenarnya soalan apa ni bab 5 ini ialah apa? Kanta dan cermin ini. Ha? Sebenarnya dia punya soalan berulang-ulang saja. Okay? So kalau kamu ingat hafal 1-2 kali sebenarnya sudah boleh ingat. Ha? Cermin ini, kadang-kala ialah cermin, kadang-kala ialah kanta, tidak sama. Okey, yang ini nak suruh lukis. So nak suruh lukis punya mesti lukis, mesti belajar lukis. So ini ialah cermin, cermin. So first line lurus. Okey, ini mesti kamu tahulah, lurus. Kemudian kamu punya buku itu ada lukis salah lah. Kamu orang punya itu buku jawapan dia tidak betul. Okay? Lurus itu tak salah. Tapi yang bukan turun pergi bawah. Kamu tengok kamu sendiri fikirlah. Logik ini ialah cermin. Cermin. Kalau kamu turun pergi bawah, maksudnya cahaya itu menembusi cermin. Tidak logik ini ialah mirror cermin dia tidak boleh menembusi so garis ini tidak betul. Dia sepatutnya ialah keluar macam tu. Tetapi punggung dia ialah melalui F. Okay, ini betul. Okay, so kamu orang tukar jangan saling bulah-bulah so mesti pandai And then satu garis lagi saya guna warna lain, saya guna merah. Satu garis lagi dia memang melalui C, dia boleh sampai C. So kamu guna pembaris, saya tidak ada pembaris, kamu sendiri guna pembaris. Dia pergi sini, keluar sini. Satu garis yang sama. Dan dia belakang itu dia melalui C. Oke, saya punya tidak lurus, kamu luruskan dia. Oke. So siapa yang ada dengar sekarang tolong tukar and then image dia masih sini image dia betul, cuma lukisan dia tak berapa betul Coba tengok ada berapa orang sudah. 20 lebih orang. Yang lain itu tak apalah. Mereka belajar sendirilah. Oke, boleh So tolong tukar yang ini baru betul yang ini baru betul yang ini saja dia salah kamu tolong tukar. Oke. Kemudian complete the array. Oke, sudah dua markah ini so pastikan garis dia betul. Kalau kamu garis biru itu salah, tapi garis merah itu betul, saya rasa dia bagi satu markah juga lah sebab 2 rays 2 marks. So means that if you have 1 ray correct, then you get 1 mark. Okay. Nyatakan kepentingan cermin ini dipasang pada sudut jalan. Kenapa nak ada cermin macam ini di sudut jalan? Okay. Untuk meluaskan medan penglihatan. Okay. Supaya kamu boleh nampak, contohnya kamu sudut jalan macam inilah. Okay. So kereta kamu sini, kamu boleh nampak satu lagi kereta dari arah yang berlainan. Okay, so kamu boleh nampak dia lah so supaya dia lebih selamat Okay, so ini saya rasa kamu sudah saling jawapan Number 3, okay, ini kamu tengok kita ada 3 bulb yang identical serupa sambung kepada 6 volt. Okay, sini 6 volt. And then apabila switch S ditutup, okay, bulb menyala. Okay, mana satu bulb lebih cerah? Okey, kamu tengok ini mereka adalah selari. Susun macam ini. So maksudnya mereka semua ialah 6 volt, 6 volt, 6 volt. Okey, kalau semua sama lah. Okey, so semua sama. Semua kecerahan adalah sama. Even kalau dia susun macam ini Kalau dia susun macam ini contohnya lah, ini ialah sesiri Kalau ini 6 volt, so ini akan jadi 2 volt, 2 volt, 2 volt. So dia pun sama.
Okay, so mereka punya kecerahan di sini dengan di sini adalah sama punya. Okay. Nombor 2, nyatakan perubahan kecerahan mentor P dan Q kalau A terbakar. Okay, A terbakar, maksudnya ini tak boleh fungsi lagi. Okay, apa akan terjadi kepada perubahan P dan Q? P dan Q. Okey. Jawapan dia ialah kecerahan akan menurun. Okay, kita cuba tengok adakah betul atau tidak. Kecerahan menurun sebab dia kata rintangan bertambah. Okey. Kita cuba tengok Kita cuba proofkan dia adakah ini betul. Okey, sebab ini ialah jawapan di dalam buku kan. Kita cuba tengok dulu Okey, katakan R ini ialah 2 ohm. 2 ohm. 2 ohm. Kalau kita cari ketiga-tiga, dia ialah 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2. So dia ialah 3/2. And then kamu terbalikkan dia ialah 2/3. 2/3 ialah 0.67 ohm. Okay. Kalau sekarang dia kata A1 hilang, bakar. So kamu tinggal saja 1/2 tambah 1/2. So 1/2, 2/2, 1 lah. So A total ialah 1. So kamu boleh perasan, adakah rintangan sekarang bertambah? Yes. Okay. So kalau rintangan bertambah, V sama dengan IR. Kalau rintangan dia sekarang bertambah, maksudnya arus dia akan jadi kurang. Kalau arus dia kurang, maksudnya mentor kurang cerah. Oke, so ini ialah jawaban betul. So ini betul satu markah, satu markah. Oke, boleh faham kenapa jawaban dia bagi macam tu So saya tidak salin jawaban itu untuk kamu kamu sendiri. Kamu sendiri Kamu sendiri tengok jawaban tapi kamu tengok jawaban Boleh tengok jawaban, no problem. Tapi bila tengok jawaban, mesti faham. Okay? Kamu tak faham, then tak ada guna. Fizik ini memang main konsep. Kamu pandai konsep, memang senang. Okay? Okay, sekarang dia kata, rintangan ialah 5 ohm. Okay, so kita boleh kira sudah. Tadi saya guna 2 ohm. So sekarang kita tukar jadi 5, 5, 5. Okay? 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5. Saya tulis semula sini 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 ialah 3/5. So arti ialah 5/3. Okey, so kamu biar macam ini pun boleh 5/3. Okey, ataupun kamu nak tukar jadi perpuluhan pun boleh 1.67 ohm untuk yang ini sebenarnya kamu tulis dalam bentuk ini pun betul Hanya rintangan saja Okey, hanya rintangan, soalan rintangan saja kamu boleh letak pecahan. Yang lain mesti letak perpuluhan. So kalau macam itu untuk keselamatan, selalu fizik saya suruh kamu letak perpuluhan. Okey? Macam kertas 3, kamu orang buat kertas 3 kan? Ada satu soalan berkaitan kecerunan betul. So bila kamu orang kira-kira Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, nanti kamu dapat let's say 3/5. Kalau macam tu jangan letak 3/5. Mesti tukar jadi perpuluhan. Okey, mesti tukar. So untuk keselamatan, tukar saja jadi perpuluhan. Okey, jangan malas. Okey. So sekarang sudah habis rintangan. Okey, dia nak cari I. Diberi V ialah 6 volt, rintangan ialah tadi berapa? 1.67 okey, ataupun 5/3 lah Kalau kamu guna 1.67 nanti mungkin dia ada perpuluhan lagi. Tapi tak apa, boleh juga I, so guna saja V equal to IR. V ialah 6 volt, I tak tahu, R ialah 5/3. So kamu pindah. Pandai pindah kah? Ini pindah pergi sana. So 6 darab 3/5. Okey, apapun kamu tak mau tukar dia jadi darab, kamu boleh 6 bahagi 5/3. Dan kamu tekan kalkulator sama juga. Okey. So jawapan 3.6 ampere sebab ini ialah
current arus. So dia adalah ampere. Okay. Ini adalah calculation Calculation kalau boleh tolong cuba pandai sebab fizik memang banyak memang ada calculation sebab dia memang banyak pengiraan. Okay. Walaupun mereka akan mengurangkan soalan pengiraan. Contohnya kertas satu mereka biasanya tidak akan bagi begitu banyak soalan pengiraan macam saya bagi di sekolah. Saya bagi di sekolah memang banyak soalan pengiraan. Semasa saya bagi kamu orang ujian kan. Oke, kamu boleh nampak soalan saya suka bagi pengiraan. So, selalu orang yang kira-kira itu memang dia tidak pandai. Tapi semasa SPM soalan pengiraan itu tidak begitu banyak. Oke, so kalau dia keluar soalan pengiraan, mesti pandai Oke, number 4. Oke, ini ialah gas law, hukum gas. Oke, so hukum gas mesti berkaitan pressure, tekanan, isi padu dengan temperature suhu. Oke, di mana suhu ini mesti Kelvin. Kamu nampak hukum gas, kamu mesti ingat ini. Oke, kita tengok ini kamu boleh nampak satu flask, ada air, ada stove. So maksudnya ini ialah berkaitan dengan temperature kan. Dia ada suhu berlainan. And then kamu boleh nampak sini ialah X. Ini kamu tengok dia boleh ukur. Ukur apa ini? Ini ialah ukur tekanan. Okay, so ini bukan berkaitan dengan volume. Maksudnya isi padu ini mesti tetap. Okay, so ini berkaitan P dengan T. Kalau P dengan T, rumus dia ialah hukum tekanan. Oke, so sekarang kita baru pergi tengok apakah nama alat ini. Ini untuk ukur tekanan punya, ini panggil tolok Boden gauge. Oke, tolok Boden. Oke, apakah fungsi dia? Mengukur tekanan gas. Oke, apakah ini tengok semua sudah tahu hukum tekanan. Tulis saja hukum tekanan. Sendiri tulis Oke. Apakah berlaku kepada alat X apabila suhu yang terperangkap itu bertambah? Oke, tua maka mesti tua ayat. So kamu tengok kalau sini suhu bertambah, maksudnya dia makin panas. Apa akan terjadi dengan X ini? So bila suhu makin panas, apa akan terjadi dengan udara di dalam? Dia akan bergerak dengan lebih cepat. So, bila dia bergerak dengan lebih cepat, dia langgar dengan lebih banyak. Okey, langgar dinding ke, langgar sesama gas itu ke semakin banyak. So, bila langgar dengan semakin banyak, tekanan pun tinggi. Okey, so kamu tulis saja inilah. Perlu saya tulis tak perlulah Saya guna short form saja So, first kamu boleh kata bila suhu naik, tenaga kinetik molekul bertambah, ataupun kamu boleh kata molekul bergerak dengan lebih cepat pun boleh. Okey, bila bergerak dengan cepat, kadar pelanggaran, kadar pelanggaran juga meningkat. Maksudnya dia berlanggar dengan dinding, berlanggar dengan molekul gas bertambah. Bila kadar bertambah, tekanan juga bertambah. Okey, so sini satu ayat satu markah, sini satu ayat satu markah. Okay. And then, so diberi instrumen X ialah 20 kilopascal apabila suhu ialah 30. Kamu tengok, bila nampak ini, kamu nak ingat hukum tekanan punya rumus kan? P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okay. So P1 ialah 20 kilopascal. Kamu tak nak tukar boleh, no problem. Okay? Sebab sini juga kilopascal. So saya sudah cakap pasal ratio punya, kamu tak perlu tukar unit dia. Tetapi untuk ini special, temperature dia tidak boleh tak tukar. 30 saja mesti tukar jadi Kelvin. Tambah 273. Okay, mesti tukar jadi Kelvin.
And then ini 25, kamu tak tukar, okay. So temperature sini kita tak tahu. Okay. So ini 20 per ini berapa? 303. Okay, so yang ini boleh darab silang. 20 T sama dengan darab 25, 7575. So T ialah bahagi 20 ialah 378.75. So jawapan keluar juga Kelvin. Okay, kamu biar jawapan Kelvin saja. Tak perlu tukar sebab dia tidak ada suruh tukar kan. Hitung suhu yang terperangkap. Okay, dia tak cakap. So kamu letak Kelvin. Kalau kamu rasa macam takut, dia bagi darjah Celsius. Nanti saya tak tukar, selamat tak? Okay, then tak apa. Kamu nak tukar, kamu masih pastikan betul lah. Ha? So kamu tolak 273. Kamu dapat 105.75 darjah Celsius. Okay, so ini boleh betul. Kalau boleh jangan tukar lah. Ha? Saya takut kamu orang tukar salah. Nanti kamu tak ingat nak tambahkan nak tolak. Okay. Next, number 5. Okay, ini ialah tiga tab pita tertib. Bila sambung dengan frekuensi 50. Okay, biasanya memang 50 lah. Ha? So kalau frekuensi ialah 50 Hz, maksudnya masa itu T itu mesti 0.02 saat. Okay, ini memang tetap. Apakah maksud frekuensi? Ini selalu ujian lah. Jangan sampai hari ini masih belum ingat. Frekuensi maksudnya bilangan ayunan dalam satu saat. Okay. Apakah maksud mass period? Tempo. Kalau tempo ialah masa untuk satu ayunan. Okay, ini dua ialah opposite. So tua-tua tolong hafal, jangan salah, jangan terbalik. Okay, next. On diagram 5, mark the distance for 1 tick. 1 detik. 1 detik maksudnya kamu boleh lukis dekat mana-mana pun boleh lah. 1 detik. Saya guna yang besar inilah. 1 detik sini sampai sini 1 detik. Okay, 1 detik. And then what is the duration for 1 tick? Okay, 1 detik 0.02 saat. Okay, ini memang fix sebab 50 Hz. 50 Hz mesti 0.02. Kalau 100 Hz maksudnya 1 bahagi 100 then kamu dapat 0.01 saat loh. Okay, so kalau Hz dia berubah, kamu kena ubah. Saya tak tahu nanti SPM dia mau menyusahkan kamu orang atau tidak. Maybe nanti dia tukar. Sebab selalu kita belajar 50 Hz kan, tidak pernah ada saya nampak soalan yang tukar, tidak pernah. Tapi kalau dia tukar memang dia soalan hebat lah. Okay, so kamu mesti tahu okay, mesti tukar sendiri. Okay, C. Compare the distance between two consecutive dots. Okay, bandingkan. Kalau suruh banding, saya sudah cakap lah, kamu orang banding mesti cakap siapa besar, siapa kecil. Jangan banding guna nombor saja. Okay, so kamu boleh nampak dengan jelas. B punya jarak dengan A punya jarak. Mesti B punya lebih besar kan? Okay, so kamu boleh tulis. Saya malas tulis Saya tulis saja B lebih besar daripada A. Kalau boleh kamu tulis ayat dia lah, jarak di antara dua betul-betul di kawasan B lebih besar daripada kawasan A. Okey, bandingkan hal laju. Mana satu punya hal laju lebih besar? Okey, kalau jarak dia lebih jauh, maksudnya hal laju dia pun lebih jauh. Okey, sebab dia maksudnya dia bergerak dengan cepat. So dot itu akan lebih jauh. Okey. So ini sama juga lah, B lebih besar daripada A. Okey, apa itu bandingkan kadar perubahan hal laju? Okey, yang ini apa maksudnya kadar perubahan hal laju? Kadar perubahan hal laju sebenarnya kalau kamu tulis dalam bentuk simbol, perubahan hal laju ialah V tolak U. Ini ialah perubahan laju. Maksudnya hal laju akhir tolak hal laju awal. Dulu saya pernah ajar kadar kan, kadar maksudnya over T. So V tolak U over T ialah A, pecutan. Kamu cuba tengok gambar ini. Saya padam ini sekejap.
Okey, gambar ini. Kamu cuba tengok A dan B punya pecutan. Macam mana A punya pecutan? Kita tengok A saja dulu macam mana pecutan dia? Ini semua sama jarak. Sama jarak. Ini semua sama jarak. Maksudnya hal laju mereka juga sama. Kalau hal laju dia sama, adakah dia ada pecutan? Sebenarnya dia tidak ada pecutan. So mereka punya pecutan sebenarnya adalah kosong lah. Okey, tapi dia suruh kamu banding. Yang ini B juga sama. Kamu tengok jarak dia sama, jarak dia sama. So maksudnya hal laju dia pun sama. So hal laju mereka adalah sama sepanjang ini. So jawapan itu kamu boleh tulis. Kadar perubahan di kawasan A adalah sama. Dua-dua adalah sama. Kadar perubahan hal laju di kawasan A dan B adalah sama. Mereka adalah sama. Sendiri sama sendiri ya, bukan A compare dengan B ya. A sendiri sama dengan sendiri. B ini sama dengan B ini, B ini. Oke, maksud dia adalah macam ni ya. Bukan suruh kamu A sama dengan B. A sama dengan B. Betul juga loh, sebab pecutan dia kosong, Pak. Ini pecutan pun kosong. Oke, so dua-dua sama. Ataupun kamu boleh kata kadar perubahan hal laju ialah sifar. Boleh kah tengok? Tapi dia suruh banding kan? Kalau banding samalah, sama. Jangan kata sifar, sama. Oke? Soalan ini ya, saya rasa ada sedikit tak berapa bagus lah. Sebab selalu banyak jawapan. And then macam ini tak betul, macam itu pun kurang baik jawapan itu. Tak apalah, tidak baik. Ini tak mau. Okay, based on 5C, nyatakan hubungan antara jarak yang berurutan dengan hal laju. Okay, so kalau jarak itu lebih besar, maksudnya hal laju lebih besar. Okay, ini memang kamu tak tengok dari soalan sudah tahu, okay. And then jarak dengan kadar perubahan hal laju sama juga. So kalau jarak lebih besar, kadar perubahan hal laju juga lebih besar. Jarak lebih besar. Ya, saya tidak begitu suka ini ya. Macam mana tengok pecutan? Kalau pecutan dia sebenarnya ialah macam ini lah. Kamu boleh nampak beza itu tak? Tadi itu semua sama jarak. So hal laju sama. Yang ini jarak itu semakin besar. So hal laju semakin besar lah. Okay, hal laju dia semakin besar. Ini lebih logik lah. Dia punya gambar itu tak berapa. Ataupun dia dari sini sampai sini pun boleh lah. Kalau dia anggap macam itu, saya pun boleh terima. So soalan ini tak apalah, kita tulis saja. Kalau semasa SPM jangan tak tulis walaupun kamu rasa soalan itu pelik ke apakah, tetap tulis saja. Sebab kamu tak tulis memang dia tak boleh bagi makan. And then mereka tidak ada bonus untuk kamu orang, so mesti tulis. Oke, soalan 6 menunjukkan penjana ringkas untuk menghasilkan arus melalui arohan elektromagnet. Oke, arohan elektromagnet maksudnya dia ialah kamu buat kerja, nanti dia hasilkan arus. Oke, kamu buat kerja, nanti dia hasilkan arus. Ini ialah hukum dinamo, bukan hukum dinamo lah. Oke, prinsip dinamo lah, bukan kita panggil hukum kita panggil prinsip dinamo. Prinsip dia ialah prinsip dinamo. Oke. Atas satu nama kita boleh panggil penjana, generator. Generator pun dynamo lah, masuk sama saja. Kita boleh guna dua-dua perkataan ini. And then kalau dia ialah dynamo ataupun penjana, dia ialah Fleming right hand rule. Petua, ini mesti pandai banyak orang kita pandai nama betul dia. Kalau nama rule itu salah, tidak betul. Dia tidak bagi maka penuh. Maksudnya kosong lah. Petua
tangan kanan blaming. Okay, ini jangan salah. And then ada satu hari itu ujian saya cakap di sini Hari itu ada satu ujian soalan kertas dua saya rasa. Kertas dua soalan dua. Dia tanya apakah hukum. Okay, hukum untuk prinsip itu. Banyak orang dia hukum dia betul. Hukum Newton second law. Hukum Newton kedua. Okay. Okay. Walaupun kamu tulis macam ini saya bagi betul juga hukum Newton kedua ini ialah F equal to ma. Tapi sebenarnya untuk nama penuh itu ialah hukum gerakan Newton kedua. Okay, Newton kedua. So kamu sebab English ialah Newton's second law of motion. Okay, Newton second law of motion. So kalau boleh kamu tulis nama penuh dia lah. Jangan tulis alang-alang lah. Okay, balik ini balik ini. Sorry, ini extra tadi Okay, kamu ada berus kabel, ada gelang gelincir. Kalau gelang gelincir ada dua, ini ialah arus ulang alik dynamo punya dynamo. Okay, apakah fungsi ini? Untuk menukar arah arus. Untuk menukar arah arus. Okay, kamu sendiri salin jawapan dia yang lengkap itu untuk menukar arah arus bagi setiap separuh putaran sendiri salin Okey, sekarang kamu tengok ada dua model. Satu model 150 lilit, satu model 300 and then bilangan minus 1 dengan 2. Okey, berdasarkan ini. Okey, berdasarkan ini bandingkan bilangan lilitan. Okey, banding dia suruh banding. Bandinglah. So mana satu lebih banyak? Model S. S lebih banyak daripada A. Okey, tulislah. Tulislah. Kalau boleh tulis perkataan lah supaya pasti betul Sebab dulu saya memang diberitahu ada tahulah di mana memang mereka terima simbol. Lebih besar dia guna simbol pun boleh terima. Okey. So kalau untuk keselamatan kamu jangan tulis macam ini. Mana tahu tahun ini skema dia berubah. And then fizik ini dia memang susah. Kita jarang ada pemeriksa fizik. So that's why kita tak berapa familiar dengan mereka punya marking scheme. Okay? So kalau boleh kita jangan kita buat yang memang tahu itu betul punya. And then bandingkan bilangan magnet. Ini guna mata pun tahulah kan. Ini macam soalan budak kindergarten Ini suruh kamu jangan kata model S mempunyai 2, model A mempunyai 1. Ini bukan panggil banding Banding mesti mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil ataupun mereka mempunyai sama. Okay? So kamu jangan kata A berapa, S berapa. Okay? So kamu boleh kata bilangan magnet S lebih banyak daripada A. Okay? Buat macam ini. Jangan salah benda macam ini lagi. So, sebab ini adalah macam bonus untuk kamu lah. Tengok saja kamu sudah tahu kan. Okey, sekarang nyatakan hubungan antara kekuatan medan magnet dengan bilangan lilitan. Hubungan. So guna semakin. Jangan pergi guna berkadar langsung, berkadar songsangkar apa itu. Jangan. Okey, ini adalah kertas dua. Semakin saja. Okey. So semakin banyak bilangan lilitan, mestilah dia semakin kuatlah, semakin besar kekuatan medan magnet, medan elektromagnet. Okey, sendiri tulis Bilangan magnet pun samalah, semakin besar bilangan magnet, semakin banyak kekuatan juga. Okey, so ini saya rasa soalan ini macam bonus untuk kamu lah. Yang banding itu, guna mata tengok itu memang macam bonus lah. Kecuali itu ialah konsep, dan susah lah. Okey, dua model ini digunakan di dalam lampu depan. So mana satu akan lebih cerah? Okey, so kamu tengok mana satu lebih cerah. Mestilah model
S sebab bilangan lilitan dia banyak, minit dia pun banyak. Okay, so model S paling cerah. Okey, nyatakan jenis arus terus yang terhasil. Sudahlah, tadi saya sudah cakapkan. Ini ialah arus ulang alik. Okey, sebab dia guna gelang gelincir. Okey, kalau gelang gelincir, arus dia akan macam ini. Ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif. Okey, so sendiri tulis jawapan dia. You, dia jawapan dia. Nombor 7. Okey, ini ialah konduktor. Nombor 8 apa? Okey, 8 itu penting. Okey, nombor 7. Benda asing ialah ditambah ke dalam semikonduktor untuk meningkatkan kekonduksian. Okey, ini penting Kenapa kita nak pendopan ini? Pendopan maksudnya kamu tambah benda asing sebab kita nak kekonduksian elektrik itu menjadi baik Okey, apa maksudnya semikonduktor? Ini sendiri saling yang boleh mengalir elektrik lebih baik daripada insulator penebat, lebih baik daripada penebat, tetapi tidak sebaik konduktor. Okey, konduktor. Okey, namakan proses yang terlibat. Okey, pendopan. Ini tadi saya sudah cakap, pendopan. Okey, pendopan. Kamu dopkan benda asing ke dalam. Okey, macam mana jenis N dihasilkan? Okey, kalau jenis N maksudnya negatif kan? Kalau dia negatif, maksudnya dia mahu lebih banyak elektron. Okey, so maksudnya dia boleh guna pentavalent. Okey, so ini ada dua markah So first kamu boleh kata semikonduktor ini akan didopkan dengan pentavalent atom. Pentavalent atom, atom pentavalent. Okey, kamu boleh bagi contoh lah. Buku ada bagi contoh Phosphorus dengan phosphorus saja Okey. So ini akan menghasilkan lebih banyak elektron ataupun elektron ialah majority charge carrier. BM ialah pembawa charge majority. Kita biasanya ialah guna majority kan. Kalau buku itu dia tulis pembawa charge utama, boleh juga lah. Kita guna majority pun boleh sebab memang ada buku guna majority Okay. And then a diode. Okay, ini panggil diode. Kamu orang jangan diode dengan transistor tidak boleh banding Diode macam segitiga. Sebab diode ialah N dengan P. Kalau transistor dia ialah either NPN ataupun PNP. Dia ada 3 kaki. So dia mesti macam ini. Macam mana lukis sudah? Okey. Dia mesti ada 3 kaki. 1, 2, 3. Ini baru transistor Jangan silap dua benda ini. Semikonduktor ada 2 tambah dia jadi diode. Kalau ada 3 dia jadi transistor. Okey. Saya cakap terlalu cepat Macam saya cakap hampir 1 jam non-stop Kamu orang boleh masuk otak kah? Ataupun sudah lari tak tahu bagaimana? Are you still there? Anybody home? Kamu orang masih ada? Saya mau boleh Saya mau screenshot dulu. Nanti hilang Pagi saya masak screenshot shot sekejap Okey. Kita continue Kamu masih ada kan? Masih ada boleh Okey, then kita continue. And then mana Okey, fungsi diode. Okey, diode ini membenarkan
membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Okey? Maksudnya dia boleh satu arah saja, tak boleh dua. Okey? Ataupun kamu ikut buku dia kata menukarkan arus ulang alik menjadi arus terus. Boleh juga arus ulang alik ialah dua arah. So dia tukar dia jadi satu arah. Maksudnya satu arah lah. Betul lah. Sama jugalah. So kamu tulis mana-mana satu, terima juga. So kamu tengok ini ya. Kalau dia alternating, dia memang satu saja arah boleh benar. Kalau dia bergerak sini, okey dia boleh lalu. Kalau dia sekarang ialah sini positif, dia sampai sini blok. So ini tak boleh lalu. Yang merah itu tak boleh lalu. Hanya lalu yang biru. Okey. Yang merah ini dia tak boleh lalu. Okey. Kamu boleh nampak merah itu di bawah, tapi tidak boleh. Tidak boleh lalu. Okey. On the graph, lakarkan graf untuk menunjukkan perubahan arus ulang alik dengan masa. Okey. Arus ulang alik. Okey, arus ulang alik ini dia ada bagi nilai lah. Tak ada nilai yang tak apalah, kita sendiri lukis lah. Kamu suka lukis berapa lah. Okey. So let's say arus ulang alik ialah macam ni lah. Okey, kalau output dia sekarang sebab dia guna letak diod kan, saya sudah cakap, dia hanya boleh benarkan satu arah. So, kamu lukis satu arah sajalah. Okay, so yang ini bawah itu hilang. Okay, macam ni saja. Okay, so sini lukis dua, ini pun lukis dua lah. Okay, kemudian nyatakan satu komponen yang harus disambung secara selari untuk meratakan voltan. Okay, so kamu kena letak di sini, selari Kamu letak selari, boleh letak sinilah. Semua tak nampak sudah. Okay, selari so kamu boleh letak di sini. Saya guna green color. Okay, selari selari. Mau sini pun bolehlah sini. Okay, so sini boleh letak satu benda supaya ini tidak begitu macam ini. Bila kamu letak benda itu, dia akan meratakan arus. Meratakan arus. Kalau kamu letak satu bulb dekat sini let's say kamu letak satu bulb. Kamu tidak letak benda ini. Apa akan terjadi dengan bulb itu? Bila biru, okey dia nyala. Dan dia gelap. Dan dia nyala lagi. Dan dia gelap. Okey? Kamu tak ada benda itu. So sekarang kalau kamu letak kapasitor dia, nama dia kapasitor. Okey? Kalau kamu letak kapasitor, dia ada arus berterusan ataupun ada voltan berterusan, tidak akan hilang, tidak akan berkelip-kelip di sana. So ini nama dia kapasitor. Okay. Simbol dia macam ni dua garis yang sama panjang. Okay. Dua garis yang sama panjang. Ini ialah kapasitor. Kalau satu garis panjang, satu garis pendek, itu ialah bateri. Okay, tak sama benda. Okay, number 8. Soalan number 8 sebab Pi A saya rasa no problem. Sebab masa itu bila saya ajar, masih ada banyak masa kita ada buat ulang kaji. Tapi Phi B kita tak sempat ulang kaji. Saya rushing untuk ajar habis saja. Okay, so pelajar Phi B tolong dengan baik-baik ini sebab ini tidak susah, tapi kamu orang sebab kita cukup. Saya tidak sempat explain cukup banyak. So mungkin bila kamu orang buat kertas ujian itu kurang pandai dalam radioaktif ini Okay, so kamu dengar baik-baik Okay, so kamu tengok ada radioactive substance emit to radioactive emission, ada P dengan Q. Okay, P itu dia lurus saja, tapi Q itu dia pergi ke positif. Okay, ini sudah sangat jelas. Maksudnya P ialah gamma. Okay, sebab dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Inilah English. BM ialah 1M saja. Gamma. And then yang pergi positif itu maksudnya dia sendiri ialah negatif. Kalau dia sendiri ialah negatif, maksudnya dia ialah beta. Okay. Apakah maksud bahan radioaktif? Okey, ini boleh sendiri tulis radioaktif ialah bahan yang tidak stabil yang akan merebut dan menghasilkan sinaran
Oke, namakan. Oke, ini sudah nama. P ialah sinaran gamma ataupun sinar gamma. And then Q ialah Zara beta, Zara sinar beta, Zara beta, boleh ha? And then apa itu soalan? C, kenapa Q akan mengikuti lintasan seperti berikut? Kenapa dia akan pergi ke positif? Sebab dia sendiri Q ialah bercharge negatif. Bercharge negatif. So dia akan tertarik ke positif. Okay, dua markah, dua ayat. Okay. Kalau boleh mesti dua markah, dua ayat. Kamu tak boleh kena fikir sajalah, tulis saja sampai dia jadi dua ayat. Jadi ini, ini ialah hari itu ujian pun hampir kan saya rasa. Okay, ini adalah box of orange juice. So dia ada si sumber radioaktif di sini. Okay, so radioaktif ini dia akan tembus kotak itu and then dia masuk ke detektor ini. Detektor ini biasanya mesti GM tube. Tube GM. Kenapa mesti guna tube GM? Sebab tube GM dia ada bacaan. Kita senang tahu sama ada dia ada menembus atau tidak menembus. Okay? So kita mesti guna tube GM. Kalau dalam kilang lah memang kita guna detektor ini memang tidak ada kita guna apa kebo awam kah, kita guna elektroskop kah, tidak ada. So jangan pergi tulis jawapan macam itu. Mesti GM tube. GM tube ialah paling best paling best. Okay, and then ini adalah orange juice. Kalau dia tak cukup, kamu tengok. Kalau contohnya air dia sampai sini saja. So maksudnya dia akan dapat bacaan yang tinggi. Sebab semua itu dia boleh tembus pergi sini. Okay. Kalau orange dia, contohnya orange dia, saya guna orange color lah. Orange dia. Kalau orange dia contohnya dia sudah sampai penuh. Tak mau bagi saya lukis ya. Okay, katakan orange dia sampai penuh. Okay. So, dia punya bahan radioaktif susah sikit mau menembusi kan. So, bacaan dia akan jadi rendah. Dan kamu tahu, oh ini sudah cukup. Tak payah tambah lagi. Kalau bacaan dia sangat tinggi, maksudnya air itu belum sampai cukup tinggi lagi. Kamu nanti conveyor belt ini nanti dia mungkin sini ada satu mesin. Dia nanti sampai sini dia tambah masuk lagi untuk dia. Okay. Ini ialah macam mana dia berfungsi. Okay. So sinaran alfa, gamma, beta. Okay, itu di sini mesti berhati-hati bila kita pilih. Sebab berlainan benda mesti ada berlainan punya alat jenis sinaran. Okay. Kalau macam ini biasanya saya tidak suka pilih ini dulu sebab biasanya beta pun boleh, gamma pun boleh. So bahaya. So saya biasanya tidak mau pilih ini dulu. Saya akan pilih half life dulu. Okay? Kenapa saya pilih half life dulu? Sebab ini adalah kilang. So half life dia mesti panjang. Kalau half life dia pendek nanti sekejap saja kamu kena tukar. 2-3 hari kamu kena tukar sinar bahan radioaktif itu. Mana ada masa untuk buat macam tu. Okay? So kita mesti guna long half life. Okay, so half life ini kita tulis dulu. Kita nak separuh hayat yang panjang. Okay? Supaya boleh tahan lama. Okay? Ini memang jawapan yang tetaplah, tidak akan ubah punya. Okay? So kamu tahu long half life. So kalau macam itu 50 minit ini boleh cancel sudah. Actually 40 days itu pun boleh cancel lah kan. Tapi kita biar dulu lah, biar dulu. Oke. Kemudian keadaan jiring, ini pun sama. Kamu kena tengok. Sekarang ialah di dalam kilang. So kamu boleh guna gas kan? Gas itu langsung tidak boleh lah. Gas itu mana susah betul. Nanti dia berterbangan pergi ke tempat lain sudah. Oke. So kita biasanya ialah pilih solid, berbejau. Liquid itu senang tumpah. So solid itu ialah paling baik.
kamu kena tengok bukan semua keadaan ialah guna solid Contohnya kalau kamu sekarang ialah mahu cek blood clot. Blood clot ialah darah beku, okey? Kamu nak injek ke dalam badan kamu. Takkanlah kamu guna pembeja untuk injek ke dalam saluran darah kamu kan? Kamu mesti pilih liquid type. Okey, mesti pilih cecair punya type. Okey, mesti berlainan jenis. Kalau sekarang ialah underground pipe. Kalau underground pipe ini ialah mesti dalam bentuk liquid juga. Okey, kalau solid nanti dia tak larut dengan baik, nanti dia tenggelam di sana. Tidak betul jugalah guna gas pun tidak betul. Okey, so berlainan jenis, berlainan benda guna So ini liquid jangan guna. Ini mesti guna solid. Okay, so bawah sini boleh tulis solid pembeja supaya senang dikendalikan ataupun supaya tidak tertumpah pun boleh. Okay. So sekarang baru kamu pergi pilih mahu alpha atau beta. Sekarang senang untuk pilih. Alpha dan beta ini memang senang pilih. Sebab jarang kita akan guna alpha. Sebab alpha kertas dia pun tidak boleh tembus. Macam mana dia boleh detect kan? Kamu tengok ini. Kotak jus orange. Maksudnya dia adalah paper type punya kotak. So kalau paper type punya memang tidak boleh tembus kan? So tak kisah dia penuh ke tak penuh. Bacaan itu tetap sama. So alpha itu cannot lah. So kita hanya boleh pilih beta. Okay, beta. Reason dia supaya boleh menembusi kotak. Okay, so soalan saya. Kamu rasa kalau sekarang bukan kotak lagi sekarang ialah aluminium can. Cola. Sekarang ialah cola. Kamu rasa beta lebih sesuai ke atau gamma lebih sesuai? Kebanyakan orang cakap ialah gamma kan. So itulah saya rasa macam sangat susah untuk pilih Kamu cakap beta saya pun rasa boleh terima. Gamma saya pun rasa boleh terima. Kenapa saya cakap macam itu Kalau beta mungkin kamu kata gamma sebab kalau beta dia tidak boleh tembuskan sebab dia adalah aluminium. Tapi kalau kamu pilih gamma dia tak kisah dia botol itu ialah penuh kah tak penuh. Dia memang tembus semua juga kan? So itulah saya kadang-kala macam saya tidak mau pilih jenis sinaran dulu. Okay? Sebab macam beta pun tidak baik. Gamma pun tidak baik. Saya pun tidak mau pilih mana satu. Okay? Kalau macam itu kamu pilih yang lain dulu. Baru akhirnya kamu pergi pilih sama ada beta atau gamma. Okay? Tapi kalau untuk tin aluminium inilah mungkin saya akan lebih cenderung untuk pilih gamma. Okay? Sebab kalau beta memang seperti yang saya cakap, dia memang tembus pun tidak dapat tembus. Okay? Kalau aluminium itu cukup tebal. Okay? Kecuali dia guna beta yang high dose. Maybe dia boleh tembus. Okay, then itu beta boleh terima juga. Okay? So, kamu kena berhati-hati bila pilih ini. Okay, ada lagi? Okay, so which one is the most suitable? Mana satu Y Okay. So kamu boleh tulis Y, paling sesuai. Okay. Yang ini dia tak ada suruh sebab so kamu tak payah tulis sebab, tulis Y saja dapat markah penuh habis. Okay. So berhati-hati bila buat ini sebab ini kamu boleh cakap dia senang, dia kadang-kala pun boleh susah So kadang-kala kita susah mau pilih Saya pun kadang-kala takut dengan soalan macam ini. Okay. Kita kena tengok dengan hati-hatilah Okay, so hari ini saya sampai sini saja. Next lesson kita buat essay Kita akan pergi ke essay. Saya nak kamu orang teruskan dengan set 2. Kalau essay itu kamu tapan tunggu saya bincang sama-sama pun boleh. Okay, kamu lebih baik kamu
go through sendiri dulu lah, go through sendiri dulu. Nanti bila saya buat, saya hanya cepat lah, macam hari ini saya akan cepat ni supaya kita boleh buat lebih banyak soalan. Okay. Next week kamu orang masih mau kah? Macam nampak sikit orang saja leh Kamu orang masih mau kah? Ataupun kamu nak saya bagi suruh kamu orang buat dulu latihan. Masih mau Boleh Oh, mau Ada dapat belajar kah kamu orang? Dapat Oke, kalau boleh belajar, oke, then next week kita juga Google Meet untuk esei itu untuk esei so kamu orang teruskan buat buat latihan sebanyak yang boleh lah supaya bila saya bincang kamu sudah buat dan lebih senang Oke, terima kasih hari ini semua. Oke, boleh left group sudah. Oke, terima kasih semua.